Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azfar bin Zubairi, nombor metrik 054653. InsyaAllah saya sama pembantangan daripada kawan-kawan saya dengan tajuk Tariquhu Al-Ghalabatu Was-Sukru, iaitu prinsip Taifuriyah ini adalah Al-Ghalabah Was-Sukru. As-Sukru la mahalah la yakunu sifatan lis-sahhi wala sultana lil-adami fi jalbi as-sukri ila nafsihi ولا يلتفت إلى الخلق حتى يظهر بصفة من صفات التكلف. ومشايخ هذه الطريقة على أنه لا يصح الاقتداء إلا بمستقيم يكون قد تحرر من دور الأحوال. Baik, as-sukru ataupun diterjemahkan dengan keadaan ketidaksedaran itu tidak lain tidak bukan adalah salah satu sifat yang bukan bagi seseorang yang dalam keadaan sedar, serta tidak dapat dikawal oleh anak Adam dan dalam merasakan keadaan as-sukru itu bagi diri seseorang, dan tidak akan berpaling kepada makhluk sehingga dizahirkan kepadanya sifat daripada sifat-sifat tanggungjawab, iaitu sifat-sifat takalluf. Para masyayikh dalam jalanan ini berpegang bahawa tidak sah seseorang itu mencontohi orang-orang yang berada dalam keadaan as-sukru ini, melainkan ketika dalam keadaan sedar, yang mana dia telah bebas daripada lingkungan ahwal-ahwalnya. Thumma anna jama'ata yujizuna an yasluka syakhsu tariqa as-sukri wal ghalabati bitakallufi, lianna Rasulullah alaihi salatu wasalam qala ibku fa in lam tabku fatabaku wa lihadha wajhan ahaduhuma an yatashabbaha al-mar'u bi fariqin riya'in wa hadha syirkun sarihun, wa thani an yatashabbaha la'alla al-haqqa ta'ala yusiluhu ila darajatil qaumin alladhi natashabbaha bihim. Seterusnya, satu golongan yang membenarkan bahawa boleh bagi seseorang itu untuk melalui jalan as-sukru ini dan juga jalan al-ghalabah ini dengan jalan takalluf. Hal ini kerana Rasulullah SAW bersabda, menangislah kamu, jika kamu tidak boleh menangis maka buatlah menangis. Dari sini muncullah dua pendapat. Yang mana yang pertama itu berpendapat bahawa seseorang itu menyerupai keadaan tersebut dengan rasa riak, dan ini merupakan satu syirik yang jelas. Kemudian yang kedua berpandangan bahawa seseorang itu menyerupai ahwal ini dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikannya kepada satu keadaan ini, yang mana mereka turut menangis, yang mereka menangis dengan sebenar-benarnya. Liyakuna muwafiqan liqauli Rasul alaihi salatu wasalam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, fakullu ma yadkhulu fi naw'il mujahada fi tariqin ya'ti bihi wa yadhillu ala a'tabil amali hatta yaftaha Allah ta'ala alaihi bab at-tahqiq wa ma'anihi. In qala wahidun min al-masyayikh al-musyahadat mawarithul mujahadat. Ini juga bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia tergolong daripada kalangan mereka. Maka setiap perkara yang masuk dalam bahagian mujahadah dalam jalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala dapat didatangkan, yang ini diusahakan dan berterusanlah harapannya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membuka kepadanya pintu yang membawa kepada mengetahui hakikat dan makna-maknanya, seperti mana kata salah seorang daripada syekh tarekat, mujahadah itu mewarisi mujahadah. Thumma haqiqatus sukri was-sahwi ala ikhtilafil masyayikh. Baik, pendapat ada khilaf dalam para masyayikh berkenaan as-sukru dan juga as-sahwu ini. Bahkan syaikhi kata Ali bin Uthman al-Jallabi, wa kana syaikhi huwa Junaidi al-madhhab yaqulu as-sukru mal'abus sighar was-sahwu maghna ar-rijal, wa ana Ali bin Uthman al-Jallabi aqulu muwafiqatan li syaikhi rahimahullah, kamalu hali sahibi sukri wa sahwu, wa aqallu darajatin fi as-sahwi ru'yatu ajazil bashariyah fasahwu alladhi yabdu annahu afdalu min as-sukri alladhi huwa ainul afah. Guruku, kata Ali ibn Uthman al-Jallabi yang bermazhab Junaidi dalam tasawuf, berkata, keadaan ketidaksedaran as-sukru ini adalah tempat mainnya anak kecil, dan keadaan sedar pula iaitu as-sahwu adalah tempat nyanyian bagi para pemuda. Dan adalah aku, yang ini Ali bin Uthman al-Jallabi, berkata, ia bertepatan bagi guruku yang berpendapat sesempurna keadaan empunya
as-sukru itu adalah keadaan sedarnya, dan serendah-rendah kedudukan dalam keadaan sedar itu adalah melihat kepada kelemahan sifat manusia. Maka keadaan sedar yang bermulanya dengan kesakitan lebih baik daripada keadaan tidak sedar yang ia merupakan diri bagi kesakitan itu. Baik. Dari sini muncul dua pendapat lah. Yang pertama yang berpegang dengan as-sahwu ala sukri. Dia mendahulukan as-sahwu daripada as-sukri. Yang kedua adalah golongan yang melebihkan as-sukru kepada atas as-sahwu. ولأهل معاني أقوال كثيرة في هذا المعنى لجماعة يفضلون الصحو على السكر وجماعة على خلافهم يفضلون السكر على الصحو وهم أبو يزيد رضي الله عنه وأتباعه ويقولون أن الصحو على التمكين والاعتدال يأخذ صفة الأدمية وذلك هو الحجاب الأعظم عن الحق تعالى وأن السكر يقوم على زوال الآفة ونقص صفات البشرية وذهاب تدبيرها واختيارها وفناء تصريفها في نفسها ببقاء القوة الموجودة فيها خلافا لجنسها وهذا أبلغ وأتم وأكمل. طيب, maksudnya bagi ahli yang menekuni makna-makna ini adalah di sana dua pandangan yang berbeza, yang mana satu kelompok daripada mereka mendahulukan yang ini berpegang dengan keadaan sedar ataupun as-sahwu berbanding dengan keadaan as-sukru, iaitu mazhab al-Junaidiyah. Manakala satu kelompok lagi yang mendahulukan keadaan ketidaksedaran, mendahulukan as-sukru berbanding keadaan as-sahwu, iaitu sedar, iaitu golongan Abu Yazid radhiyallahu anhu. Mereka berpandangan bahawa keadaan sedar itu berada pada tahap tetap dan terkawal, yang mana anak Adam dapat mengawal diri. Oleh yang demikian, ia menunjukkan satu hijab ataupun dinding yang besar yang menghalang daripada sampai dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah ketidaksedaran itu ataupun as-sukru itu terdiri daripada kehilangan rasa sakit, kekurangan sifat-sifat manusiawi, tidak mampu mentadbir diri serta membuat pilihan, kehilangan rasa untuk mengurus diri dengan kekalnya satu kekuatan yang muncul dalam diri yang berlainan jenisnya. Pendapat ini lebih tahqiq dan lebih sempurna. Wafatu Abu Yazid al-Bastami. Baik, secara ringkasnya Abu Yazid Bustami ini sebelum beliau wafat, beliau sakit pada akhir umurnya dan sangat lemah badannya ketika itu, dan dikatakan keadaan lemah badannya itu, keadaan sakitnya itu kekal sehingga dia meninggal pada umur 73 tahun bersamaan 261 Hijrah. Beliau dikafankan di perkuburan Bustam dan kuburnya diziarahi serta dibuat pusara atas kuburnya pada tahun 713 Hijrah bersamaan 1313 Masihi. Taib. Setakat itu saja perbentangan daripada kumpulan kami. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.